Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anak tahun 2. Jadi kita bertemu lagi untuk subjek pendidikan Islam tahun 2. Jadi untuk minggu ini kita akan belajar tentang bidang ibadah bersama dengan Ustazah Syazah Izzati. Jadi sebelum kita memulakan pembelajaran kita hari ini, jom sama-sama kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita nak belajar tentang tajuk apa? Jadi hari ini kita nak masuk tentang tajuk Diriku Bersih. Dalam buku teks, anak-anak boleh rujuk pada muka surat 75. Anak-anak, hari ini kita akan masuk kepada tajuk istinja. Apa itu istinja? Jadi sebelum kita meneruskan, jom kita ingat semula apa yang dah kita belajar pada tahun 1. Apa yang dimaksudkan dengan istinja? Istinja ialah perbuatan menghilangkan najis yang keluar daripada kubul dan dubur dengan menggunakan air atau benda-benda kesat. Ingat lagi kubul dengan dubur. Apa yang keluar daripada kubul? Kubul ni dia mengeluarkan najis yang dinamakan sebagai air kencing. Kalau dubur, yang keluar daripada dia adalah yang kita sebut sebagai kita buang air besar. Setelah kita buang air besar ataupun air kecil, apa yang akan kita lakukan? Kita akan mencuci. Yes, kita akan mencuci kembali lah. Jadi kita akan menggunakan apa? Kita menggunakan, kebiasaannya kita menggunakan air kan? Tapi macam mana kalau dalam situasi kita tak jumpa air? Contohnya kita pergi masuk hiking dalam hutan. Hiking, tiba-tiba terasa sakit perut. Nak buang air besar. Dan tak jumpa air. Apa yang kita boleh gunakan? Takkanlah kita nak biar je tak berbasuh kan? Berbusuk pula nanti. Jadi apa yang alat-alat yang boleh kita guna untuk beristinja selain daripada air? Ini situasinya kalau kita tak jumpa air. Antaranya adalah, yang pertamanya apa dia? Iaitu kertas. Tak kisahlah kertas apa-apa, tapi asalkan dia adalah bersih. Yang kedua, tisu. Yang ketiga, kulit kayu. Kulit kayu ni carilah janganlah cari yang kasar-kasar, nanti sakit pula kan. Jadi kita ambil cari yang lembut-lembut lah, macam tu. Alright, yang seterusnya adalah daun-daun kering. Seterusnya, batu. Dan yang terakhir, kalau kita ada kain, kita boleh gunakan kain. Jadi kalau dalam situasi yang kita tak jumpa air, kita boleh menggunakan mana-mana alat ini untuk melakukan istinja. Sebelum kita menggunakan alat-alat beristinja itu, ada ciri-ciri yang perlu kita patuhi dalam memilih alat-alat untuk beristinja. Yang pertama, barang alat ataupun barang yang kita guna tu mestilah benda-benda yang kesat. Contohnya, macam apa? Macam kita sebutkan tadi, 6 benda tadi kan. Contohnya macam kain, tisu ataupun kertas, itu adalah semua benda-benda yang kesat. Yang kedua, benda tu mestilah bukan benda yang dimuliakan. Contohnya macam kita nak beristinja menggunakan kertas. Tak boleh guna sebarangan kertas. Tak bolehlah kita nak guna kertas contoh helaian yang ada ayat Quran. Itu semua tak dibenarkan. Ataupun kita menggunakan makanan. Makanan ada juga yang certain makanan yang dia kesat kan. Kita gunakan untuk beristinja. Tak boleh. Yang ketiga, boleh menghilangkan najis. Alat tersebut boleh menghilangkan najis. Contoh, kalau macam plastik ni adalah benda yang licin. Dan kalau kita sapu dia pun, contoh macam air tumpah pun, bila kita sapu menggunakan plastik, dia tak akan hilang kan? Jadi kita tak boleh menggunakan plastik. Kena cari benda yang boleh menghilangkan najis tersebut. Contohnya macam apa? Macam tisu, kertas, dia menyerap kan? Jadi plastik ataupun kaca tak boleh digunakan. Right? Yang seterusnya, alat tersebut mestilah bersih dan suci. Tak bolehlah benda tu
tengok nak guna kertas tapi kertas tu dah ada dah, najis dekat situ. Jadi tak boleh digunakan. Kena cari benda yang bersih dan suci untuk beristinja. Kepada tajuk yang seterusnya, iaitu syarat-syarat beristinja selain daripada air. Yang pertama, najis tersebut tidak beralih daripada tempat yang asal. Dan yang kedua, najis masih lagi belum kering. Anak, Ustazah akhiri untuk pembelajaran kita pada minggu ini. Dengan sekian, terima kasih. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.